Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita tengok muka surat, buku teks muka surat 40 iaitu 2.4 organ utama fotosintesis. Okey, cikgu patah balik kat sini tajuk ni sebab cikgu ada tertinggal. Cikgu ada tinggalkan hari tu mekanisme fotosintesis. Okey. Muka surat 44. Mekanisme berlakunya fotosintesis. Okey, saya akan terangkan semula sebab hari tu cikgu kan ke depan sikit kan, cikgu tinggalkan tajuk ni. Okey, kita tengok Okey. Untuk mekanisme fotosintesis ni, kita ada tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Ini adalah istilah baru. Sebelum ini, istilah yang digunakan adalah tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Okey, cuma ditukarkan istilah saja. Sekarang ditukarkan tindak balas cahaya ditukarkan ke nama tindak balas bersandarkan cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya ni, kalau istilah dulu tindak balas cahaya lah. Dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni, tahun sebelum ni kita gunakan tindak balas gelap. Okey, sama je, mekanisme dia sama saja. Okey, kita tengok nota ni. Terdapat dua peringkat utama dalam fotosintesis. Ada dua peringkat utama dalam fotosintesis, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, kita tengok Kita tengok nombor 1 dan nanti kita tengok nombor 2. Okey. Setelah cikgu perhatikan penerangan dalam buku teks ni, agak sukar sikitlah untuk awak nak faham. Mungkin terlalu dalam daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi sebagai ringkasannya, cikgu akan cuba terangkan terangkan cara yang lebih mudah dan lebih senang untuk awak faham. Okey. Jadi kita belajar ini Okey, saya terangkan macam ni lah supaya awak senang faham. Okey. Ini cahaya matahari. Okey, cahaya. Okey, saya pakai pen. Ini cahaya matahari, cahaya ni, okey, dalam tumbuhan yang berwarna hijau ada klorofil, betul tak? Klorofil kita buat warna hijau lah. Okey, klorofil. Okey, tumbuhan kan ada klorofil. Klorofil ni warna hijau nah. Okey, warna hijau, pigmen yang berwarna hijau. Jadi klorofil ni dia ada kuasa untuk menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Okey, kita buat color lain pula. Klorofil ni dia ada kuasa. Senang saya kata ada kuasa lah, nak bagi senang faham kan. Dia boleh serap tenaga cahaya daripada matahari. Okey, ni dia serap klorofil ni serap tenaga cahaya dari matahari. Kenapa dia nak serap tenaga cahaya matahari? Tak lain dan tak bukan tujuan utamanya untuk nak pecahkan molekul air. Ni molekul air H2O ni, dia nak pecahkan molekul air. Untuk pecahkan molekul air. Ini kita panggil fotolisis air. Foto tu cahaya, lisis ni pecah. Nak pecahkan molekul air menggunakan cahaya matahari. Faham? Tu tujuan utama klorofil tadi. Okey, yang pertama dia serap tenaga cahaya matahari, yang kedua dia nak memecahkan molekul air. Proses pemecahan molekul air tu kita panggil fotolisis air. Bila molekul air terpecah, dia akan menghasilkan dua bahan. Dua bahan. Okey. Dua bahan. Okey.
Yang pertama, dia akan hasilkan ion hidroksil. Yang kedua, dia akan hasilkan ion oksigen. Dua bahan. Patutnya saya buat color lain ya. Saya buat color lain. Dua bahan. Ni dua bahan ni. Dia akan macam okey. Ni hidrogen. Kita buat color dah. Okey. Okey, hidrogen apabila berlakunya proses fotolisis air akan menghasilkan dua bahan, satu ion hidrogen, satu ion hidroksil. Okey. Okey. Di sini ya, di sini kita saya tukar pen color lain pula. Pen color apa? Okey. Klorofil ni masa dia menyerap tenaga cahaya matahari tadi, masa klorofil sedang menyerap tenaga cahaya matahari, klorofil ni jadi macam teruja. Teruja tu macam terlalu aktif. Akibatnya klorofil ini akan kehilangan elektron. Elektron daripada klorofil tu akan hilang dan terlepas keluar. Elektron. Elektron terbebas dari klorofil. Sebabkan bila dia serap tenaga cahaya, dia dapat banyak energi. Kan? Energi tu, bila dia dapat banyak energi, elektron daripada klorofil tu akan terbebas keluar. Okey, elektron terbebas keluar. Okey. Jadi sekarang klorofil tu dalam keadaan yang tak stabil. Sebab dia dah hilang elektron, jadi dia tak stabil. Faham klorofil tak stabil. Okey. Apa yang berlaku bila klorofil tak stabil? Okey. Tengok sini ya. Ini ion hidroksil. Kita nak tengok hubungan klorofil yang tak stabil tu dengan ion hidroksil. Ion hidroksil juga adalah komponen yang tidak stabil. Ion hidroksil ni pun tak stabil. Jadi untuk menstabilkan ion hidroksil tu kena membebaskan elektron. Dia kena bebaskan elektron, dia kena buang elektron. Dia kena buang elektron. Untuk dia nak stabil, ion hidroksil terpaksa membebaskan elektron. Elektron yang dia bebaskan ini akan diserap oleh klorofil semula. Nampak tu? Klorofil kan hilang elektron tadi. Bila klorofil hilang elektron, ion hidroksil ni pun tak stabil. Okey. Ion klorofil dengan ion hidroksil tu asing ion hidroksil ni satu sebatian yang tak stabil. Untuk menstabilkan diri, ion hidroksil terpaksa buang elektron. Elektron yang dia buang ni akan diambil oleh klorofil. Sebab dia nak stabilkan diri dia balik kan. Tadi kan klorofil tak stabil sebab dia dah kehilangan elektron. Dia bukan nak buang elektron tapi terbebas. Elektron tu terbebas. Jadi untuk stabil dia akan ambil balik elektron daripada ion hidroksil. Okey. Bila ion hidroksil ni dah membebaskan elektron, barulah dia jadi stabil. Bila dia dah jadi stabil, dia akan dia tak jadi ion hidroksil lagi. Dia akan jadi apa? Tukar color pen. Dia akan tukar jadi kumpulan hidroksil. Tadi kan ion hidroksil. Dia akan jadi kumpulan hidroksil. Kumpulan hidroksil. Kumpulan hidroksil ni dia tak ada ion dah. Okey. Kumpulan hidroksil inilah nanti yang akan masuk ke dalam stroma. Sebab tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku dalam stroma. So dia pun masuklah dalam stroma. Okey, ni stroma lah. Ni stroma. Stroma. Yang ni dalam granum. Grana ataupun tilakoid. Okay. Tilakoid. Dua tempat tau. Okay, dia pun masuklah dalam stroma. Okey. Faham Okey. Kita berhenti sini dulu. Okey. Kita tengok pula apa nasib elektron yang terbebas daripada klorofil ni. Okey. Elektron yang terbebas daripada klorofil ni, dia pergi ke mana? Dia akan bergabung dengan ion hidrogen. Ion hidrogen akan terima elektron ni. Okey. Sambung.
Mana color pen tadi? Okey. Ion hidrogen akan terima elektron ni. Dia terima. Tak sama color. Kita cari color yang sama. Okey, ni dia terima. Nampak tak? Apabila ion hidrogen menerima elektron daripada klorofil, barulah dia pun stabil. Bila dia stabil, dia jadi atom hidrogen. Atom hidrogen. Jadi atom hidrogen. Atom hidrogen. Atom hidrogen pun akan masuk ke dalam tindak balas gelap. Masuk ke dalam stroma untuk buat tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni maksudnya tindak balas yang tak perlukan cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya tu tindak balas yang memerlukan cahaya. Okey? Nampak tak sekarang ni? Okey, yang atas ni dah settle kan? Nampaknya yang atas ni kita dah faham kan? Inilah apa yang berlaku di bahagian granum. Granum ke granul. Kita tengok balik buku teks kita. Kalau kita tengok buku teks, dia berlaku di bahagian granum. Kalau granum tu, kalau kita nak spesifikkan lagi, dia berlaku di thylakoid. Okey, boleh tengok muka surat 42 buku teks. Sementara tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni berlaku di dalam stroma. Okey, dan kita tengok apa nasib dua ni. Tengok apa nasib dua ni. Okey, dia ni warna hijau. Okay, apa nasib dua ni? Okay. Ion hidrogen tadi akan bergabung dengan molekul karbon dioksida. Okay. Yang ni ion hidrogen ni akan bergabung dengan apa? Bergabung dengan gas karbon dioksida. Bergabung dengan gas karbon dioksida untuk membentuk glukosa. Glukosa dan air lah hasil sampingan. So dia punya main product dia glukosa lah. Inilah main product dia glukosa ni. Air ni hasil sampingan sajalah. Okey. Kumpulan hidroksil. Kumpulan hidroksil pula. Kumpulan hidroksil ni akan bergabung sesama sendiri. Kumpulan hidroksil gabung dengan kumpulan hidroksil lagi, gabung dengan kumpulan hidroksil lagi, bergabung. Okey. Bergabung sesama sendiri, bersama sendiri membentuk air dan juga gas oksigen. Okey. Sebab itulah kalau kita tengok persamaan penuh fotosintesis, apa yang hasil terakhir yang akan terbentuk adalah glukosa, gas oksigen dan juga molekul air. Inilah ceritanya. Okey. Saya rasa yang ini lagi senang daripada nak faham. Bukan saya kata buku teks ni tak bagus, tapi saya rasa penerangan dalam ni membuatkan susah. Kita nak faham benda tu susah. Jadi saya ringkaskan dalam bentuk macam ni supaya awak lagi senang. Okey. Dalam buku teks dia kata apa ni? Dia kata butiran kanji. Butiran kanji ataupun glukosa tu samalah. Kadang-kadang kita sebut kanji, kadang-kadang kita sebut glukosa. Benda yang sama juga nah. Okey, itu saja untuk mekanisme fotosintesis. Okey. Bila kita dah habis mekanisme fotosintesis ni, kita balik kepada buku teks kita. Balik kepada buku teks.